Selamat bertemu kepada para penonton yang dihormati. Pada kali ini, saya akan membuat sedikit penerangan secara deskriptif mengenai muzik Malaysia di bawah tajuk Kesan Pendidikan Terhadap Industri Muzik. Saya ingin borak secara santai sahaja. Saya ada titip beberapa nota seterusnya nanti dan saya akan berbual secara santai saja bagi melihat bagaimana terjadinya industri muzik awal dan sehingga kini. Saya mulakan dengan bagaimana universiti muzik ini terawal di dunia. Kita dapat lihat muzik yang ditubuhkan, universiti muzik yang ditubuhkan ini lahir secara formal di Eropah dan ianya berkembang dengan secara holistiknya. Boleh kita lihat di sini dengan paparan ini pada sekitar abad 18 ke 19 ada tiga negara yang begitu dominan mendahului mencipta formal music, menawarkan pengajian muzik secara formal. Jika dilihat pada paparan ini, boleh kita tengok Itali, Perancis dan Rusia lebih awal menawarkan kursus muzik. Kalau kita tengok sekitar pada abad 18 ke 19 ini adalah pada zaman Renaissance, banyak terhasilnya scholar-scholar yang menawarkan jurusan muzik secara formal. Ramai yang menyertai lah. Tapi boleh tengok dekat situ Perancis pada tahun 1795. Manakala kalau kita lihat juga negara yang lain di Eropah seperti di Vienna juga kita boleh tengok daripada tahun 1700 1800 ini sekolah ini ditubuhkan. Jadi bagi melihat kepada senarai ini, kita 100 tahun selepas itu, di mana saya membuat huraian ini adalah berdasarkan kepada muzik Malaysia ini nanti. Saya memilih dua tempat iaitu sekolah muzik yang di UK dan di Amerika. Kita lihat dulu sekolah muzik yang di UK menjadi pilihan utama tu Royal Academy of Music, the Royal College of Music, Trinity College of Music, Guildhall School of Music. Ini dia gambar-gambar dia. So kita boleh tengok sekolah muzik ni ditubuhkan pada 1800. Manakala di sekolah muzik yang di Amerika pula, Boston Conservatory, Juilliard School, Manhattan School of Music, Berklee College of Music. So kita dapat lihatlah antaranya dua sekolah muzik ini yang menjadi pilihan utama kepada pelajar-pelajar muzik di Malaysia. Kenapa kebanyakannya melanjutkan pelajaran muzik di UK dan US? Saya memfikirkan atas dua sebab, iaitu penajaan seperti sponsors antara JPA dan MARA. Kalau nama-nama yang terlibat dengan penajaan ini, nama-nama seperti Datuk Muzani, Datuk Johari Saleh. Manakala kalau kita lihat atas sebab yang kedua pula, iaitu persendirian, dalam tajaan keluarga lah, keluarga bayar tampung pembelajaran ini atau duit sendiri peribadi. Nama-nama seperti Mac Chew, Jerry Chin. Sini ada Aubrey Suito. Saya pernah bercakap dengan Aubrey Suito dan dia mengatakan bahawa dia sambung belajar di Berklee ini atas Foundation Michael Verapan. Michael Verapan hantar dia belajar ke sana. Itu bernasib baiklah. Seorang daripada orang yang bernasib baik dapat tajaan sendiri. Macam saya pun dulu pernah bercita-cita untuk pergi melanjutkan pelajaran di Berklee. Tapi oleh kerana keluarga kita susah, sambung belajar dekat sini sajalah. Okey, kita teruskan. Institut Muzik yang pertama di Malaysia. Saya bacakan. UPSI atau dahulunya MPSI menawarkan pengajaran muzik bagi sekolah-sekolah di Malaysia bagi persiapan guru. Saya masih ingat suatu ketika dahulu, penyanyi J. Syam pernah datang ke sekolah saya sebagai nazir atau pelawat
bagi memantau seorang guru pelatih yang mengajar muzik pada sekitar tahun 1976. Kalau kita tengok UPSI atau Universiti Pendidikan Sultan Idris, dulu kita panggil dia Maktab Perguruan Sultan Idris. Banyak dilahirkan guru-guru pelatih, tapi dalam pendidikan guru sahaja menjadi keutamaan. So guru juga bukan ajar muzik tapi ada ajar lain jugalah. Kemudian mengambil alih iaitu ITM menawarkan kursus muzik yang pertama pada sekitar pertengahan tahun 80-an. Kursus muzik yang pertama ni menawarkan diploma. Seterusnya kita boleh tengok pada banyak sekolah-sekolah lain lah wujud ataupun institut atau universiti lain yang menawarkan lah, antaranya universiti awam atau swasta, USM, begitu juga dengan Aswara yang menawarkan awalnya dengan diploma dan diikuti dengan banyak sekolah atau institut yang lain juga. Apa yang dapat saya lihat kat sini, impak daripada pembelajaran di Malaysia ni lah. Selepas penubuhan institut muzik ni, lahir banyak tenaga pengajar yang mencari peluang membina kerjaya, manakala universiti awam dan universiti swasta pula berlumba-lumba membina suatu kerjaya baru. Kalau kita tengok sini, selepas kita boleh lihat selepas pada tahun 80-an masuk awal 90-an, banyak pelajar-pelajar ataupun yang balik daripada luar negara memberikan hikmat kepada pelajar-pelajar muzik di tempatan. Apa yang didapat daripada luar disalurkan kepada pelajar-pelajar. Wujud fakulti dari institut universiti yang menawarkan program yang beraneka rupa. Selepas fakulti atau institut wujud, universiti tawarkan program muzik banyaklah, lebih kepada general, performance ataupun research. Apabila wujudnya fakulti ni dan beraneka rupa ni, wujud juga silibus yang diperolehi dari pengalaman dan ilmu yang ditimba. So, kita tengok silibus muzik yang diperolehi ini kebanyakannya disesuaikan dengan pelajar melalui pengalaman yang diperolehi semasa dia belajar di sana lah. Tadi saya ada cerita tentang UK dengan Amerika. Ada juga ramai kalau kita tengok sini yang balik daripada UK juga ada ramai. Tapi ada beza. Banyaknya yang kalau daripada UK itu yang mendapat tajaan daripada angkatan tentera untuk brass band brass band Malaysia Diraja, Askar Diraja. Dan juga kalau daripada Amerika tu, US tu, kalau saya nyatakan tu kebanyakannya balik daripada Berkeley. Bukan nama-nama yang saya sebutkan tadi saja, tetapi ramai sebenarnya. Ada antaranya seperti Helen Yap, Hasnul Hadi yang buat lagu apa tu Bila Resah. Ada lagi komposer-komposer ataupun yang duduk sebagai CEO, semua adalah. Sekembalinya para pendidik yang mendapat peluang belajar di luar negara, wujud pula ego antara pensyarah dari UK dan US sentiasa menjadi halangan utama kerana masing-masing mahu mencipta peluang yang ulung. Ini saya mungkin menjadi satu isu yang akan tuan-tuan atau saudara-saudara akan menjadi rasa tidak senang atau tidak selesa. Kerana apabila pensyarah ataupun mana-mana yang mendapat peluang belajar ni balik daripada UK dan US, dia ni masing-masing ada bawa dia punya aspirasi universiti dia masing-masing. Umpamanya kalau daripada Royal College of Music di London, ataupun yang balik daripada Berkeley College, sudah tentu berbeza seperti dalam penciptaan kod-kod silibus. Contohnya begitu. Ego ni memang wujud walaupun anda semua tak nampak, tetapi sesiapa yang menjadi pelajar akan dapat tahu bagaimana approach, walaupun nampak macam tenang aja kan, dalam air tenang, tapi sebenarnya ada buaya dalam. Saya akhiri dengan sekian, terima kasih. Semoga pendidikan muzik dan industri muzik Malaysia terus berjaya di masa hadapan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.